buat satu keputusan sekalipun kecuali kau menyatakan iya. Dia macam tu. Kita tuan-tuan baru jadi pengurusi surau dah. Bukan surau sini. Terasa bukan surau sini. Ada yang malu aku dah. Bukan surau sini. Ni kita ni tazkirah ni. Nak buat ke tak nak buat? Adalah satu surau tu. Nak buat tak nak buat? SOP baru kata boleh buat ni. Tapi dia bagi tahu buat tu sekarang ni ikut SOP sebelum berbuka puasa. Pengurusi kata saya ikut SOP. Ada agensi kata betul lah SOP sebelum buka puasa, tapi kita ubahlah sikit macam biasa balik. Buatlah selepas buka puasa ni, makna dia lepas je tarawih atau pertengahan tarawih, kita buatlah. Dia pun, siapa pengurusi? Saya akan ikut pengurusi. Macam benda ni jangan gaduh lah. Kalau ikut saya, tak payah tazkirah, tak pun. Lagi baik tarawih tak payah. Antara mati Allah, jangan marah saja musik dia. Kalau tuan-tuan ada syarafan, power yang macam ini, tuan-tuan seronok lah. Ya, tuan-tuan. Orang kafir Quraisy dia menawarkan kepada Nabi bukan saja menjadi raja kepada negeri Mekah, bukan saja tuan-tuan menjadi raja, bukan saja mendapat kemuliaan, malah setiap decision is made by Muhammad. Orang lain tak boleh nak lawan decision Muhammad, keputusan Nabi Muhammad, walau Abu Jahal dan Abu Lahab. Sanggup macam tu ni kata. Pasal apa? Nak mencari kekuatan politik. Tapi Nabi terima nak tuan-tuan. Mereka tawarkan lagi, wahai Muhammad, kalau kau nak apa yang kau datang ini membawa risalah ini kerana nakkan harta, la jama'na laka amwalan. Kami akan kumpul semua harta kami sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Tapi apa Nabi jawab tuan-tuan? Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bima taqulun ma ji'tu bima ji'tukum bihi atlubu amwalakum. Aku tidak diutuskan oleh Allah Ta'ala, aku tidak datang ke sini atlubu amwalakum, aku tidak minta harta kamu. Tuan-tuan tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, apabila makan, bila satu riwayat makan Nabi ni tuan-tuan, makan seumpama seorang hamba. Duduknya bukan di atas meja, duduknya bukan fi makanil murtafi', duduknya bukan di tempat yang tinggi tuan-tuan. Nabi duduk alal ardi, Nabi duduk di atas lantai. Tuan-tuan tengok dalam kitab Syama'il Tirmizi bagaimana Nabi duduk makan ni tuan-tuan, duduknya seorang hamba. Ada mengatakan Nabi duduk ni dalam keadaan duduk tahiyat ni tuan-tuan, tapi paha kanan ni diangkat, diselirkan ke perut. Pasal apa? Kaedah Nabi duduk macam itu supaya makan dia tak banyak. Kita ni makan banyak tuan-tuan, sebab tu perut borai. Koma lah kaku. Pasal apa? Duduk atas meja macam ni. Tadi ada jamuan perpisahan. Nasi memang sedap tuan-tuan. Orang India kata super naler kita. Dan nasi minyak, ada korma kambing pula. Apa ini? Korma kambing yang tak tahan. Ada pula ayam panggang cicak pula dengan sambal belacan. Ya Allah, ya Tuhan, rumpun-rumpun naler ke. Duduk pula atas meja orang penginap makan. Kalau nak makan sikit, kita peletoklah sejemput. Ingat pesan doktor, jangan makan banyak-banyak. Makan. Habis tu ni, yang muda-muda yang kuat makan ni, dia kata apa? Ustaz, tambahlah kesian tukang masak tu. Oh, kita pun kesian yang kesian. Lalu dekat 3 besin aku balu. Nabi SAW atas cara duduk pun
sebab ada sunnah ni tuan-tuan. Pasal apa? Bila paha ini dirapatkan ke perut, kurang makannya. Ni Nabi. Tinggallah ja'at imra'ah, datang seorang perempuan, dia tengok Nabi duduk sebagaimana duduk seorang hamba, sedangkan Nabi menjadi pemimpin masa itu. Apa kata perempuan ini yang tak suka Nabi ini? Dia kata, unzuru ila azar rajul, unzuru ila azar rajul. Dia cakap ni tuan-tuan, memang biadab. Ahli adab kata orang Arab, biadab pengajar, kata orang utara pengajar. Pasal apa tuan-tuan? Dia tak panggil Nabi, dia tak panggil Rasulullah, dia tak panggil nama pun, dia tak panggil Muhammad, dia tak panggil. Punya benci tuan-tuan sampai dia panggil apa dia? Unzur ila azar rajul. Tengok lelaki ni, tengok lelaki ni. Orang pun berkerumun tengok. Siapa lelaki yang dikata lelaki ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah hari ni tuan-tuan. Dah tak orang mahu lama, panggil pula. Tengok lebih ni, tengok lebih wala unta ni. Ada panggil tak apa itu? Orang sini lah panggil apa itu tuan-tuan. Tengok lebih wala unta ni. Dia tak panggil ulama dah. Dia tak panggil tok guru dah. Dia tak panggil tuan guru dah. Dia tak panggil datuk dah. Ulama tu ada datuk tuan-tuan. Dia tak panggil datuk dah. Tengok wala unta ni. Tengok ni ai. Wala unta lebih. Kata mati Allah. Kalau ulama hari ini dapat penghinaan macam tu, Nabi SAW telah pun mendapat penghinaan macam tu tuan-tuan. Tengok lelaki ini, yaqulu kal'ab, makan macam seorang hamba. Dia kata memalukan. Dia seorang pemimpin tapi makan, he eat like a slave. Dia makan macam seorang hamba. Allahu Rabbi. Nabi segan tak tuan-tuan? Nabi arahkan sahabat bawa meja bangku ke? Adakah Nabi rasa feel shy? Nabi rasa humiliate, dimalukan? Lalu Nabi panggil sahabat, buat satu meja panjang untuk aku. Adakah? Buat bangku yang macam bangku raja tu, bangku pengantin tu, adakah? Tak. Psikologi seorang Rasul ni hebat tuan-tuan. Fasbiru kama sabara ulul azmi. Wahai Muhammad, sabarlah kamu sebagai sabarnya Rasul-Rasul yang digelar sebagai ulul azmi. Apa kata Nabi? Sambil tersenyum Nabi, faktasama, sambil Nabi tersenyum, Nabi kata, ana Abdullah. Apa nak malu dengan provokasi perempuan ini? Nabi kata apa dia? Ana Abdullah, aku memang hamba Allah. Ana aqulu kal'ab wa jalisu kal'ab. Aku memang makan macam hamba dan dudukku ini sebagai duduk seorang hamba. Sebab apa? Aku ingat diri aku. Apa dia? Ana Abdullah. Itulah surah Al-Isra' tuan-tuan. Ni ustaz-ustaz ulang banyak kali. Tengok Isra' wa Mi'raj dah 50 tahun dah, 50 kali dah. Umur 60, tolaklah 10 tahun tu. Mungkin 10 tahun tu tak tengok Surah Mi'raj, dia main polisentri keliling surau ni. Baik dah 50 tahun tuan-tuan, 50 kali dah tengok Surah Mi'raj, tapi tak cerodit-cerodit lagi. Allah Ta'ala berfirman, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tengok dalam perkataan Allah sebut subhanallazi, segala puji bagi Allah yang memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Allah sebut hamba. Saya tuan-tuan dengar ceramah Isra' wal Mi'raj, antara yang terbaik pernah saya dengar daripada almarhum Datuk bin Abdul Aziz. Masya-Allah. Dia pakar dalam bab tafsir ni tuan-tuan. Kalau kita lihat tafsir yang ditulis oleh Tok Guru, Tuan Guru ni memang hebat, ada roh dalam dia. Kenapa tak disebut Nabi ini asra bi habibihi, asra bi safiyihi, asra bi rasulihi, asra bi nabiyihi? Kenapa Allah tak sebut itu? Allah tak sebut Nabi, tak sebut Rasul, tak sebut kekasih Allah. Tapi Allah sebut bi'abdihi. Apa dia? Membawa hambanya berjalan. Kenapa disebut hamba? Ibu-ibu, cuba suami panggil ibu-ibu hamba. Apa macam? Siapa ni? Patut sebutlah kan. Ini anja saya. Kan cantik, super. Ini yayang saya.
Isteri pun jawab, ini boboi saya nak terberok aku dengar. Tapi kalau isteri sebagai hamba, ni hamba saya yang buat kerja-kerja rumah, berat kita beli, berat kita beli. Bukan main. Lepas tu kena empuk dengan sudit ya, di rumah. Oh, panggil saya hamba ya. Masak sendiri budak. Tuan-tuan, Allah sebut fi abdihi, bawa jalan hambanya. Allah nak bagi tahu, wahai Muhammad, setinggi mana pun tempatmu, urafi'uka makanuka maqamuka, aku angkat bagaimana tinggi pun darjat kamu, makam kamu, tempat kamu di sisiku, indi. Tapi ingat, kamu tetap seorang hamba. Lepas tu tuan-tuan, kita jadi menteri ke, jadi YB ke, jangan sombong bila dapat syarafan buat malaikat. Utbah bin Rabi'ah tawar kepada Nabi jawatan ini, kemuliaan ini. Kenapa Nabi tolak datang? Kerana psikologi dalaman Nabi, innocent Nabi ini mengatakan, Allah peringatkan aku, adabani Rabbi, Allah didik aku, Allah tarbiyah aku, Allah teach me, ajar aku. Apa dia? Benda-benda ini bukan benda yang kamu kejar. Ingat, kamu tetap seorang hamba. Ini yang kita bila jadi menteri, tuan-tuan, bila ada sifat kehambaan dalam jiwa, kita akan jadi menteri yang membuat kerja, memberi kebajikan kepada rakyat, prihatin dengan masalah rakyat. Tapi kalau kita termakan dengan pujuk daya syaitan, tipu daya syaitan, kita ambil betul-betul jadi raja, kita ambil betul-betul kuasa jadi pemimpin, kita tidak prihatin kepada rakyat. Kita tidak mahu melihat masalah rakyat, kita tak mahu melihat kesusahan rakyat. Kita tak boleh tuan-tuan bercakap tentang rakyat. Kenapa? Kita tak merasai penderitaan rakyat. Nabi dia boleh bercakap tentang jangan membazir. Sebab apa? Kehidupan Nabi orang tahu tuan-tuan. Tuan-tuan, boleh tak pemimpin macam Nabi yang duduk macam seorang hamba, makan macam seorang hamba ni, bercakap tentang kemiskinan? Layak tak layak? Tuan-tuan boleh percaya tak? Tuan-tuan, kalau satu pemimpin datang naik BMW 7 Series yang 600,000 dekat skuter, bercakap kepada tuan-tuan tentang bersabar, tentang kemiskinan, tuan-tuan boleh percaya tak? Percaya tak? Rakyat, janganlah merasa kesusahan ini adalah satu beban. Saya ingin ingatkan bahawasanya ini adalah suatu ujian daripada Allah. Tak boleh terima tak? Jam saja dekat 500,000 boleh terima tak? Tengok kenderaan dia mewah, rasut saja tuan-tuan, tu belum kira spendernya berapa ratus. Nabi dia boleh bercakap dan orang mengatakan sadaqnaka ya Muhammad, kami percaya kamu wahai Muhammad. Kerana apa? The lifestyle of Nabi, cara hidup Nabi ini menyebabkan satu tarbiyah bagi orang yang melihat. Tu cerita saya cerita hari itu tuan-tuan, bila seorang perempuan datang jumpa dengan Nabi nak bagi burdah mansujah biyadiha, dia nak bagi Nabi satu burdah, kain serban besar. Tengok dalam kamus Marbawi, dia kata burdah ini gebor, besarnya macam gebor, boleh buat selimut. Betul tuan-tuan, orang Mesir gunakan burdah ini, musim sejuk dia buat selimut. Burdah ini mansujah biyadiha, dibuat oleh perempuan itu dengan tangannya sendiri, handmade, not factory made, handmade tuan-tuan, very quality. Bagi kepada Nabi, nak bagi kepada Nabi, aksuka hadhihi ya Rasulullah, aku nak bagi engkau ini wahai Rasulullah, burdah ini. Nabi terima tuan-tuan. Sebab apa? Kata ulama hadis, Nabi dalam jubahnya ketika itu memakai kain yang cukup lusuh, bersih tapi lusuh. Kita lah tuan-tuan, kalau pakai kain pelekat, baju Melayu malam ni, pudar warna, kawan-kawan tengok tak? Apa
teruk benar baju Melayu kamu ni, udah pudar aku tengok warnanya. Ada belilah. Nabi SAW tuan, dia berkata kepada perempuan ini, na'am, dia berkata, ya, boleh nak bagi aku, boleh. Apakah Nabi ini jenis meminta-minta? No, Nabi tak pernah meminta-minta, tuan. Tapi oleh kerana itu satu pemberian dan Nabi muhtajun ilaiha, kata sahabat, wa Nabi muhtajun ilaiha, Nabi amat desperate memerlukan kain tersebut. Mudah-mudahan kain itu dapat menggantikan kain yang sudah lusuh. Balik rumah tuan-tuan, tukar kain, pakai kain baru. Kita tuan-tuan, kalau dapat kain baru, baju raya lah contohnya, dapat baju raya tuan-tuan, orang-orang Paris kata beregi, melarang. Ya Allah, seronok cantiknya. Tapi Nabi SAW tuan-tuan, dia duduk dengan para sahabat dia, waraja'a ma'ashabihi, duduk dengan para sahabat, tiba-tiba seorang lelaki fakir miskin tengok kain Nabi tu, dia berkenan. Dia sadar. Lelaki ni kata, ya Rasulullah, ba'asan wa'adhi, ya Rasulullah, cantiknya kain ini, wahai Rasulullah, cantiknya kain yang kamu pakai ini, wahai Rasulullah, fasuni'ah, bagi aku. Tentang kita, kain dah lusuh, orang bagi kain baru. Tiba-tiba ada orang miskin minta. Apa jawapan tuan-tuan? Yes or no? Saya kata hari itu, jangan minta jubah aku ni. Ini tempoh khas ni. Tapi tukang jahit dia dah minggir. Seperti lama bunuh ni tak buat ni. Jangan pula ada yang kata, Bang Ustaz ajar sirah baca hadis Nabi tadi. Test tengok. Tak buat jubah Ustaz pula, udah minta jubah aku. Tengok apa itu? Kita tentang bila orang minta barang tu pula baru, kita dapat pula orang bagi ke orang adiak, dapat tak nak bagi orang ke, kita boleh jawab boleh belah lalu. Tapi Nabi SAW tuan-tuan, terus dia bangun balik ke rumah dia, tanggil balik kain baru ni, pakai balik kain lusuh ni, Nabi bagi pada sahabat yang minta. Tengok tuan-tuan, pemimpin yang macam ni tuan-tuan, bila bercakap kita percaya. Pemimpin yang macam ni tuan-tuan, bila dia mengajak kepada sesuatu, kita akan percaya, kita akan beriman dengannya. Kerana apa? Kerana dia dakwah bilhal, laisa faqat dakwah bil lisan. Tuan-tuan, kalau dalam pedagogi dakwah, cara berdakwah, dia kena ada dua tuan-tuan. Kalau setakat bercakap bil lisan, tak jadi. Tapi orang akan tengok tuan-tuan, lisan bagus, lisan hebat, bersyarak hebat, berceramah hebat, berpidato hebat. Tengok orangnya dia macam mana tuan-tuan. Nabi SAW dalam masalah tabligh dia ini, menyampaikan Islam ini tuan-tuan, dia hebat. Dua-dua ni, apa dia? Min lisanihi, dia bercakap, berpidato hebat. Yang kedua apa dia? Min halihi, akhlak dia, keadaan hal ehwal dia pun hebat. Sebab itu terhormati Allah, Nabi berkata kepada orang-orang kafir Quraisy yang menawarkan kekayaan ini, aku tak pernah nak minta amwalakum, harta kamu, wala syarafa fikum, dan aku tidak minta aku ini dimuliakan. Sampai nak buat decision pun aku berhak buat, aku berkuasa buat, kamu semua tak boleh lawan cakap aku. Tapi buat apa kalau decision itu melawan Allah? Buat apa kalau decision itu membesarkan berhala-berhala di Mekah? Buat apa kalau decision itu tuan-tuan apa dia tidak benar bercakap benda-benda yang hak, tidak pernah bercakap to tell the truth, bercakap yang benar? Buat apa? Bila dah bercakap yang benar, ada pula arahan daripada atas kata, jangan komen, jangan jawab, jangan beri penerangan. Buat apa tuan-tuan? Maknanya kita masih berada di bawah penjajahan, kita tidak merdeka. Allah memerdekakan manusia, suruh bercakap benar, suruh bercakap benda-benda yang hak. Ya, mungkin mula-mula mereka memberi kepada Nabi kemuliaan, tapi tuan-tuan bila sampai kepada bab sensitif tentang berhala, tentang judi, tentang haram, Nabi tetap juga tidak boleh bercakap. Itu yang Nabi tolak.
Buat apa tuan-tuan? Jadi orang dihormati, tapi bila nak bercakap tentang haramnya menyembah berhala, tak boleh. Bercakap tentang haramnya arak, tak boleh. Bercakap tentang haramnya zina, tak boleh. Bercakap tentang haramnya judi, tak boleh. Tapi ada orang tuan-tuan, psikologi dia boleh terima benda-benda ni. Asalkan aku jadi kuasa, aku jadi menteri, tak cakap tak apa. Ini masalah. Baik. Apalagi kata Nabi, walal mulka alaikum, dan aku tak minta pun untuk menjadi raja ke atas kamu. Walakinnallaha ba'asani ilaikum rasulah, tapi ingat, Allah Ta'ala mengutuskan aku kepadamu sebagai seorang rasul. Wa anzala alayya kitaban, dan diturunkan kepada aku kitab, yakni Al-Quran. Dalam Al-Quran ini ada syariat yang wajib kamu ikut. Ini yang mereka tak boleh terima tuan-tuan. Kalau dibenarkan Nabi membawa syariat Islam yang terkandung dalam Al-Quran, macam-macam tak boleh buat. Berhala ni kena pecah. Apalagi tuan-tuan, arak dah tak boleh minum dah. Judi tak boleh dah. Zina pun tak boleh dah. Orang kita kata apa pun tak boleh Islam ni. Tuan, siapa yang rasa Islam ni membebankan, sebab Nabi sebut Al-Quran diturunkan dalamnya syariat untuk apa dia, liutam lima makariman akhlak. Quran ini tuan-tuan menyempurnakan akhlak, mengislahkan akhlak manusia, memperbaiki akhlak manusia. Tapi kalau tuan-tuan rasa senang dengan arak, dengan zina, dengan judi, bermakna innocent, dalaman tuan-tuan sudah korup, dalaman tuan-tuan sebenarnya sudah diselewengkan oleh syaitan. Ini masalah kita. Kalau kita kata tak kisah, dan aku tak kisah, janji aku berkuasa, lantaklah apa pun, aku tak kisah, janji aku boleh berkuasa. Ini masalah. Nabi SAW tidak mahu berkuasa tuan-tuan di dalam keadaan mulutnya dibisukan. Sedangkan Allah suruh melaksanakan syariatnya. Wa amarani an akuna lakum basyira wa nazira. Ingat, aku ini adalah membawa berita gembira tentang syurga. Ini yang siapa-siapa pun tak dituduh Nabi tuan-tuan. Nabi datang membawa Islam dengan membawa kisah syurga. Ini yang orang kafir surrender tuan-tuan. Tak boleh nak tuduh Nabi. Nabi ada agenda, Nabi gila kuasa, Nabi nak jadi kaya, Nabi gila politik. Yang hari ini orang masih tuan-tuan menghina para ulama. Ulama ni masuk politik sebab nak berkuasa. Bila dah berkuasa tak buat kerja. Hari ini benda ni Nabi dah hadapi dulu. Oh, orang politik ni, ulama-ulama masuk politik. Ulama jangan masuk politik lah. Ulama, ustaz-ustaz macam Ustaz Munawir ni duduk dia di surau, ajar bab haid dan nifas, sudah. Itu pun tak habis-habis bab tu. Sampai dah masuk bab taharah, dia berkata tubuh meninggal. Sudah, sambung balik tuan-tuan, mula balik dari mula. Hari ini tuan-tuan, liberalisasi ni sudah merosakkan otak kita, mengatakan ulama yang menjadi pewaris Nabi ini jangan berpolitik. Sebab kalau berpolitik akan merosakkan taraf ulama tu. Nabi tuan-tuan, dalam surah Al-Fath atau surah An-Nas, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tuan Imam selalu baca, wahai Muhammad, apabila didatangkan kepada kamu An-Nas, kemenangan dan juga pembukaan Makkah. Tuan-tuan, 23 tahun Nabi berjuang. Nabi berjuang 23 tahun, lalu Allah berikan kemenangan yang dijanjikan kepada Nabi. Inna fatahna laka fatham mubina. Wahai Muhammad, tak usah risau, kamu melaksanakan risalah ini dengan jujur, mengikut syariat yang aku suruh, melaksanakan dengan sidik, tabligh, fatanah, amanah, aku berikan kamu kemenangan akhir. Bila menang di Mekah ni tuan-tuan, ulama-ulama menyatakan
ketika itulah Islam menjadi kuat dengan kuasa politik yang ada di tangan. Apa Nabi buat? Nabi suruh para sahabat pecahkan berhala-berhala. Nabi sendiri memecahkan berhala yang besar, tuan-tuan. Dalam Kaabah, luar Kaabah, keliling Kaabah itu ada 360 jenis berhala. Bila Nabi memecahkan berhala ni, tuan-tuan, Nabi pun bercakap, menyebutkan suatu perkataan yang memberi semangat pada umat Islam. Nabi kata, ja'al haq wa za'iqal batila, ja'al haq wa za'iqal batila. Nabi kata, telah datang kebenaran dan telah musnahlah kebatilan. Apa kebatilan di sini? Berhala-berhala. Tuan-tuan, kalau tak ada kuasa politik, boleh tak Nabi sentuh berhala? Boleh tak boleh? Ini penting kuasa politik, tuan-tuan. Tapi benda ini, tuan-tuan, akan menjadi fitnah juga. Kalau Islam memerintah, habis tokoh-tokoh tu akan diserang. Ini salah. Siapa yang membuat provok macam ni? Siapa yang membuat provok macam ni? Di kalangan umat Islam tu sendiri. Pasal apa? Dia tak ada iman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dua kes yang berbeza. Apa yang ada di Mekah berbeza dengan apa yang ada di negara kita dari segi masyarakat majmuk, tuan-tuan. Benda itu lain. It's a different things. Benda ni kena hati-hati, tuan-tuan. Isu kalimah Allah contohnya, hati-hati, tuan-tuan. Pasal apa? Takut nanti kita termasuk dalam golongan yang menimbulkan kekecohan, menimbulkan ketegangan di antara agama. Antara mati Allah, itu tajuk yang lain. Kalau kamu dengar itu, jemput aku. Yang lain punya tajuk pula. Kata mati Allah, sebab itu Nabi SAW tetap dengan dakwah misi yang Allah Ta'ala suruh. Musuh Islam tak boleh nak tuduh Islam yang dibawa oleh Nabi. Baik. Apakah ia dakwahnya? Apakah dakwahnya juga bertujuan mencapai taraf penganjuran yang lebih tinggi? Apakah dakwahnya suatu manifestasi suara batinnya yang telah mengalami penyakit dalam? Kita mula dari atas baik tuan-tuan. Apakah Rasulullah SAW tetap seperti manusia lain yang mengandung maksud ada udang di sebalik batu? Tuan-tuan, apakah dakwah Nabi ini untuk mencari menjadi raja? Dah diterangkan tadi. Apakah tujuan Nabi ni, tuan-tuan, berkuasa nak merebut politik di Mekah ni, tuan-tuan, untuk mendapat kemuliaan? Adakah sebab itu? Semua tu dah ditawarkan oleh Al-Walid bin Mughirah, ya, dah ditawarkan oleh Utbah bin Rabi'ah, tapi Nabi tolak, tuan-tuan. Apakah dakwahnya sekadar menjadi batu loncatan kepada kekuasaan dan kekayaan? Apakah dakwahnya juga bertujuan mencapai taraf kepenganjuran yang lebih tinggi? Apakah dakwahnya suatu manifestasi suara batinnya yang telah mengalami penyakit dalam? Apakah Nabi ini ada penyakit, orang kata, ya, inner self illness, tuan-tuan? Adakah dalaman Nabi ini mengalami serangan sakit jiwa? Tuan-tuan, ada orang ni, tuan-tuan, dia sakit jiwa, tak dapat jadi pemimpin, lagi sakit jiwa dia. Adakah Nabi siang malam dia bercakap nak jadi raja, nak jadi raja, nak jadi raja, nak jadi pemimpin Mekah, jadi pemimpin Mekah, nak sama dengan Abu Jahal pula? Tak ada. Adakah itu zikir Nabi? Tak ada. Jadi untuk apa Nabi ini membawa Islam ini? Kerana Nabi disuruh oleh Allah SWT untuk menegakkan Islam. Ini iradah Allah, kehendak Allah, tuan-tuan, bukan kehendak manusia. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita nak berdakwah, jangan ikut kehendak kita. Apatah lagi kehendak itu berdasarkan kepada untung dan rugi perjuangan. Lebu. Aku dah lama dalam ni, jemaah Islam ni. Ingat sejak daripada aku umur 30-an sampai umur 60 ni. Apa yang aku dapat? Jadi JKK kampung tak dapat. Itu ke tuan-tuan berjuang untuk Islam? Apa yang aku dapat? Jadi pengulu tak dapat. Itu kampung tak dapat. Hati Istana apel hijrah seberang mana tahu dapat jadi buat JKK. Tak jadi JKK, pengurusi khairat tu mati kan tak apa.
Adakah tuan-tuan masuk perjuangan Islam ni kerana nak jawatan, kerana nak keuntungan? Tuan-tuan, bukanlah ni bukan kita nak rebut dah. Tapi bila tuan-tuan jawatan yang kita rebut itu kerana ghanimah. Ghanimah tu apa ghanimah? Keuntungan. Kalau ghanimah asalnya perang, rampasan perang. Orang yang pergi berperang, niat yang pertama kerana Allah. Kerana Allah. Niat kerana Allah, nak kejar mati syahid, Allah bagi keuntungan tu sendiri, automatically. Tak usah risau tuan-tuan, dapat ghanimah. Tapi ada orang tuan-tuan yang disebut oleh Nabi pergi berperang bukan kerana nak mati syahid, bukan kerana nak menegak li'a'la kalimatillah. Tak, ada yang dia nak ghanimah. Dia nak keuntungan. So tuan-tuan, bila jadi ketua kampung, apa yang tuan-tuan fikirkan? Adakah kan tuan-tuan nak laksanakan Islam dalam kampung ni? Contoh, ni apa Batu Enam ni, siapa jadi ketua kampung Batu Enam ni, apa dia punya manifesto? Belum jadi YB lagi, ketua kampung tu kita tengok apa dia buat. Okey, bila saya jadi ketua kampung, ucap tuan-tuan dengan baju batik ni, kalau saya menjadi ketua kampung, maka saya akan pastikan pengajian berjalan dengan baik. Saya akan pastikan masjid-masjid dan surau akan dimakmurkan oleh penduduk Batu Enam. Penduduk Batu Enam. Tapi tuan-tuan, kalau saya jadi ketua kampung, saya berjanji jalan-jalan akan diturap, longkang-longkang akan dibaik pulih, dan segala infrastruktur kampung ini saya dapat sahamnya. Itu yang rahsia secretly yang bercakap kita dengar. Kamu kata bagus ni. Nanti ada tiang elektrik, nanti ada jalan tol, nanti ada longkang. Tantan itu tak payah cakap, itu memang tugas dia. Dan kontraktor pula yang datang bagi tahu betul-betul projek-projek ni kalau pilih saya, ketua dapat sikit. Ketua dapat sikit. Ketua pun tengok kiri kanan, cakap apa kuat. No. Berhabis. Bukan senang jadi pemimpin. Bukan senang jadi pemimpin. Datang bila ada kontraktor yang macam ini datang kepada kita menawarkan yu'ridu alayya menawarkan kepada kita apa tuan-tuan, tawaran-tawaran yang macam ini, sebagaimana Nabi dapat ketika mana berhadapan dengan pemimpin-pemimpin Quraisy. Ingat tuan-tuan, kalau kita punya niat menjadi pemimpin yang mana nak melaksanakan Islam, benda lain yang Allah bagi, tak risau lah. Benda lain ni Allah bagi tuan-tuan. Bila dia betul jalan dia tuan-tuan, niat nak menegakkan syiar Islam dalam kampung ini, yang lain tu jalan raya, jalan tak apa tu Allah bagi. Macam mana orang berlihat? Bukan kerana ghanimah, kerana Allah. Ghanimah ni Allah bagi, kemenangan ni Allah bagi tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan masuk sebab apa, ikut mana yang memerintah hari ni, alhamdulillah aku boleh jadi ketua kampung. Kita lobby, kita nak jadi ketua kampung. Pasal apa? Sebab ketua kampung dulu ni banyak dia dapat, aku pun kena dapat juga. Hancur. Boleh ada ke ketua kampung kat sini? Ini bulan depan ni dia kata jangan jemput dah, aku datang ini tuan. Saya nak cerita tuan-tuan ni, Syekh Ramadan Al-Buti ini dia menceritakan dalam fiqh sirah ruh perjuangan ni tuan-tuan. Apa dia? Jangan kita memikirkan untung tak untung, sebab Nabi SAW kalau dia memikirkan untung tak untung dalam perjuangan, sudah lama Nabi menerima tawaran daripada orang kafir Quraisy. Boleh tuan-tuan ya? InsyaAllah. Kita sambung sikit lagi. Segala tegaan dan tuduhan-tuduhan ini hanyalah antara hela-hela yang direka-reka oleh penyerang-penyerang ideologi yang profesional dan seterus-terusnya Islam. Hari ini ada dipanggil sebagai dipanggil pakar perang saraf. Kita pernah dengar pakar perang saraf.
pakar perang saraf ni tuan-tuan, kalau dia nak kaji Islam punya jamaah ni, kami penyokong tak kami penyokong, dia tahu dah. Ya. Macam mana kan? Dia hantar SB. SB ni akan tengok satu ceramah itu banyak kereta. Banyak kereta. Maknanya apa dia? Ramai orang. SB punya laporan ni dibawa kepada pakar perang saraf politik. Dikaji pula, ditanya pada SB ni, ikut lagi. Kereta yang banyak-banyak ni sama tak nombor plate dia? SB pun pergi tentang, tengok-tengok, sama. Dekat Tepeng ni tak nombor plate nya. Dekat Tanjung Rambutan ni juga nombor plate nya. Yang ni pun nombor plate nya. Maknanya apa dia? Yang ramai-ramai ni orang yang sama. Maka pakar perang saraf ni bagi tahu kepada pemimpin dia, apa dia? Don't worry, orang yang sama ya. Mereka ni tuan-tuan yang boleh meracuni pemikiran rakyat, pemikiran manusia dengan apa dia? Tuduhan-tuduhan, provokasi-provokasi. Mereka ni sekarang masuk dalam WhatsApp, masuk dalam Facebook, masuk dalam Instagram, masuk dalam Twitter. Saya ingat hari itu tuan-tuan, apabila ada orang kata kita ni nak akhir zaman lah, orang pun baca tuan-tuan, banyak like, banyak share. Saya ingat share pun beribu share. Nak kiamat nak, dia kata. Sebab apa nak kiamat nak? Sebab tanda-tanda kiamat itu banyaknya berlaku kematian. Maka kita lihat hari ini kita berhadapan dengan COVID-19. Satu bukti dia. Yang keduanya, akhir zaman ini Dajjal sudah turun. Apa itu Dajjal yang ada sekarang ini? Ulama-ulama bisu itu adalah Dajjal. Sudah berkuasa dulu, heboh, nak cakap, nak tentang judi, nak tentang zina. Tetapi sekarang bila berkuasa, mereka senyap. Inilah Dajjal. Kemudian dia kata ada lagi hadis Nabi yang menyatakan antaranya di akhir zaman Dajjal akan membawa segunung roti. Dan kita sudah jumpa Dajjal ini. Siapa dia? Yang bawa roti gardenia. Udah tanda roti gardenia pula dituduhnya. Yang member bawa lori gardenia dan dia kata tanda lah kerja dengan gardenia. Kenapa? Dia mula kata aku Dajjal tuan-tuan. Tuan, kadang-kadang tuan-tuan, perkara-perkara ini siapa yang provoke? Jangan ambil vaksin, ini semua Yahudi, tujuan untuk membunuh. Jangan ikut SOP, ini semua nak menjauhkan kita dengan Allah. Tak boleh rapat-rapat dah, merapatkan susah disuruh oleh Nabi. Jangan. Tuan-tuan, kita takut ini adalah elak yang rekaan-rekaan daripada orang yang sebenarnya nak menjatuhkan Islam daripada dalam. Tapi jaga. Hari ini tuan-tuan, ulama yang kita sanjung, yang kita sokong akan menjadi musuh kita. Pasal apa? Kita termakan dengan provokasi mereka ini. Jaga. Yang dulu tuan-tuan sokong, yang dulu tuan-tuan puja, yang dulu tuan-tuan sayang, yang dulu tuan-tuan ikut ceramahnya. Dia belum lagi bagi ceramah, baru dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ceramah lagi. Sekarang dah tak mau ikut dah. Dah tuduh macam-macam. Dah kata ini ulama makan gaji buta. Dah. Dan tuan, pasal apa jadi macam tu? Kerana kita ini diprovok oleh pemikir-pemikir yang bekerja siang malam tuan-tuan bagaimana nak menjatuhkan Islam. Wallahu a'lam bishawab tuan-tuan. Nanti kita akan sambung balik pada perenggan yang kedua ini insya-Allah pada bulan yang akan datang. Mudah-mudahan tuan-tuan, kalau kita ini menghadapi Ramadan, ya bolehlah kita maknanya buat tazkirah kalau dibenarkan.
Ya, tak kira lah tuan-tuan sebelum buka ke selepas, ya, orang kata tarawih ke pertengahan tarawih ke, kita ikut sahaja arahan sekala yang telah dikeluarkan. Jangan gaduh-gaduh tuan-tuan ya. Terutamanya promosi surau, jangan gaduh-gaduh, jangan fikir sangat ya. Mudah-mudahan insya-Allah baik kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang beriman insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqimin minal mustaghfirin minal muqimin as-salati asy-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.